Sambung dengan surah Ali Imran, surah yang 27 ayat 35 surah Ali Imran. Alhamdulillah, hadirin sambungan pasti lagi kena dengan Nabi Isa dengan Hawariyun. Ini sambungnya daripada kata anak ataupun doa sifat Hawariyun, ya Allah SWT sebut berkenaan dengan ikut Nabi Isa AS. Selepas Nabi Musa pastikan bahawa Bani Israel tidak mahu dengar lagi dakwah dia, ajakan dia, seruan dia, dan mereka buat perancangan untuk bunuh. Ketika itu Nabi Isa AS telah ajar, telah minta daripada yang orang yang beriman supaya sediakan diri untuk sambung perjuangan. Dan orang Hawariyun, mereka telah sedia untuk bagi nyawa. Kataan mereka, sifat mereka ni sama seperti mana tokoh-tokoh yang Allah telah cerita dalam Quran, dalam surah Yasin, dan surah lagi dalam surah Yasin, Ashabul Kahfi, surah yang Mu'min, dalam surah Ghafir yang kita baca. Jadi sama kan. Sampai satu tahap bila pengorbanan diperlukan, maka mereka sedia. Dia orang begini Allah SWT tak di hadapan kita sebagai contoh ikutan pada panduan pada sahabat Nabi SAW daripada kita. Dan bagaimana sifat mereka? Ayat sebelum ini, qala al-hawariyun nahnu ansarullah, kami lah yang akan bantu Allah, bantu agama Allah, bantu agama Allah. Bagaimana? Amanna billah, beriman dengan Allah, dan bersaksilah ya Allah bi anna muslimun, bahawa kami ini muslim, orang yang sudah diri pada Allah SWT, tunduk dan patuh hanya pada Allah. Ini cara bantu agama Allah. Bantu agama Allah ni orang mukmin boleh, orang kafir tak boleh. Bantu orang Islam boleh, orang kafir boleh buat. Berarti kita kena bezakan bantu Islam dengan bantu orang Islam. Bantu orang Islam ni semua orang boleh, orang kafir boleh bantu orang Islam. Tapi bantu Islam, bantu agama Allah, hanya orang Islam. Dan janji Allah pada bantu agama Allah, in tansurullah yansurkum. Sekiranya kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Bantu ya Allah. Ya Allah janji pada umat ni, biar kita bantu agama ni, bantu agama dia lakukan dan beriman dengan dia, taat perintah dia, taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua sifat inabah. Tengok surah ni kan, di celah-celah tu Allah Taala kita tunjuk sifat inabah. Bani dah lagi selamat untuk kita berhadapan dengan fitnah, khususnya fitnah ilmu, fitnah ulama su, seperti mana yang Nabi hadapi di Madinah, seperti mana Nabi Isa dengan pengikut dia berhadapan dengan ulama-ulama Bani Israel. Jadi sifat inabah ni sebagai panduan daripada Allah SWT, dia akan menyelamatkan kita. Ada jaminan daripada Allah SWT, Allah yahdi ilai man ana, Allah pasti akan bimbing, bagi hidayah pada siapa yang ada sifat inabah. Rabbana amanna bima anzalta, wahai Tuhan kami beriman dengan apa yang kamu turunkan. Tabakna rasul, dan kami ikut rasul. Ini jalan inabah. Tak, Yahudi kata kita betul juga, Nabi gini betul juga, macam-macam. Karena keadaan, karena suasana, orang mukmin begini. Faktubna ma'asyahidin, maka kurniakanlah kepada kami orang yang mana dapat syahid ma'asyahid. Kemudian ayat selanjutnya, maka mereka buat perancangan, Allah ada perancangan. Ini jaminan untuk tasliah Nabi dan para sahabat. Ayat ini kepada bagi tahu tentang Nabi Isa dengan Hawariyun. Ayat ini bagi tahu pada Nabi di Madinah sekarang. Yahudi buat propaganda, buat macam-macam bagaimana untuk halal Nabi. Jadi Allah Taala tenangkan Nabi. Mereka buat perancangan, Allah buat perancangan. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik perancangan. Sebelum surah Anfal ni banyak surah dah sebenarnya berkenaan jamin di Mekah lagi. Sebab tu dai dia kena bergerak, dia tidak terkesan dengan perancangan musuh ni. Dia tak perlu sibuk pun. Dia perlu sibuk bagaimana untuk sempurnakan perintah Allah. Dan sempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perancangan musuh, Allah tak ambil tanggungjawab dah. Allah ambil tanggungjawab dah. Dan kita tidak ditaklifkan kalau tersebut. Dan ayat begini bagi panduan. Mereka buat perancangan, Allah ada perancangan. Dan Allah dah sebaik yang merancang.
Bagaimana perancangnya? Allah tengok. Idh qala Allah. Ingatlah ketika mana Allah SWT tunjuk kudrat dia. Ketika mana Allah Taala kata kepada Nabi Isa AS, ketika mana seluruh bayangkan negara nak bunuh Nabi Isa, nak bunuh orang yang beriman dengan Nabi Isa. Nabi Isa tidak ada kekuatan itu. Tapi bila Allah Taala putuskan untuk tolong Nabi Isa ni, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka. Ayat ni jadi konflik di antara orang yang mana takdim ke akal. Kita mudah-mudah dengan sesat. Surah Baqarah sebagai panduan kita. Sebab kita baca Quran bukan dengar, bukan kita tak akal kita depan, akal kita tak belakang, Quran tak depan. Nabi ni cara baca Quran. Bila Quran menyalahi akal kita takwil supaya Quran dia bahaya. Jadi kita tak akal kita depan. Nabi berkata Al-Quran apa? Syahidun musaddaq wa mahilun musaddaq. Quran pembela yang pembela dia diterima dan pendakwa orangnya yang dakwa dia diterima. Siapa dia Quran akan bela man ja'alahu amam, siapa letak Quran depan maka Quran akan qadahu ila jannah, Quran akan tarik dia masuk syurga. Tapi siapa letak Quran belakang, dia di depan, akal dia di depan, maka Quran akan tolak dia masuk neraka. Quran akan tolak dia. Katalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'alahu amam, siapa letak Quran depan, Quran akan tarik dia, Quran di depan tarik kita. Jadi Allah SWT bagi tahu Nabi saya ni kan kalimah mutawaffi kan. Mutawaffi kan dia ada makna mati. Mati. Dan tafsir Ibnu Abbas dalam buku Sahih Bukhari. Tapi ta'liq, hadis ta'liq dia hadis lemah. Tafsir daripada Ibnu Abbas. Biasanya orang yang berpegang dengan untuk takwil bahawa Nabi Isa ni mati dah ni, ayat ni tak ada turun-turun lah. Tak ada mana turun mati dalam Quran. Ayat banyak ayat Quran Allah bagi tahu dan bila mati tak akan kembali dah. Tak ada. Dari antara ni sudah kalimah mutawaffi dalam bahasa Arab, dia sudut luar, dia bukan mati sebahagian daripada makna, dia tidur pun sebahagian daripada makna mutawaffi. Sebab tu dalam ayat ni ulama yang beriman bahawa Nabi Musa diangkat pun terbahagi pada 2-3 golongan. Ada kata mutawaffi ni aku tidur ke kamu, ini munammika, mutawaffika munammika, sesungguhnya aku tidurkan kamu, kemudian aku akad kamu. Itu sebahaya. Dan ini bahasa, dia sudut bahasa. Sudut bahasa. Yang kedua memati kan? Mati. Dan ini salah satu daripada tafsir Ibnu Abbas. Tapi dia tak guna Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari yang Muslim. Ibnu Abbas daripada riwayat daripada dia sendiri bagi tahu hadis berkenaan dengan turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa tu hadis. Dia ambil sebahagian daripada kata Ibnu Abbas. Dia ingat Ibnu Abbas itu berpegang seperti mana dia. Nabi Isa telah mati. Tidak. Bahkan Ibnu Jarir dengan sanad dia beritahu banyak tak salah, bahkan jumhur ulama-ulama semua beriman bahawa Nabi Isa AS diangkat. Tapi yang kedua, mutawaffi kan, maknanya Allah SWT ambil dengan ruh dengan jasad. Ruh dengan jasad. Dan ini dari bahasa juga. Dia ni lah Ibnu Katsir tarjih atau Ibnu Jarir pun tarjih. Sesuai dengan bahasa, dia sesuai dengan hadis-hadis sahih bahawa Allah SWT angkat Nabi Isa bukan dalam keadaan tidur, dalam keadaan sedang. Dalam keadaan sedang. Ada keadaan sedang. Mutawaffi kan ni ambil dengan ruh, ambil dengan jasad sekali dalam keadaan jaga. Wa rafi'uka ilayya, dia angkat. Di tempat yang tinggi. Dan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, hadis Isra Mi'raj kan, Nabi Isa duduk di langit kedua bersama dengan Yahya alaihi salam. Wa mutahhiruka minal ladzina, aku akan bersihkan kamu daripada rancangan orang kafir, daripada orang kafir nak bunuh dia, nak burukkan Nabi Isa. Allah Taala bersih dia, Allah Taala telah jaga Nabi Isa, maruah dia daripada dihina, ditahan. Dan waja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil. Dan aku akan jadikan orang yang mana ikut kamu, sama ada Hawariyun yang benar-benar beriman dengan Nabi Isa, yang ikut Nabi Isa ni, ataupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pun ikut Nabi Isa, ikut dakwah cara Nabi Isa. Dan umat ni, umat Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi jaminan. Dan aku akan jadikan orang ikut kamu. Orang ikut kamu ni lagu mana? Orang yang ajak manusia pada Allah SWT.
fawqa alladhina kafaru ila akibat ada kedudukan yang tinggi berbanding orang kafir pada hari akhirat nanti. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian kepada aku kamu semua akan dikembali. Wa ahkumu bainakum, apa akibat kisah? Kenapa selesai kamu isyarat daripada Allah. Apa sekalian ni? Di kalangan orang Islam ni, khususnya mutaakhir ni sekarang ni, guna Quran juga. Dan mereka takdir ke apa? Sebab tu bahaya. Sebab tu surah sebelum ni kan berkenaan dengan ayat kursi. Tak. Allah Taala telah cerita bagaimana Allah Taala telah hidupkan orang yang selepas 1 tahun mati. Tak. Himah dia Allah Taala hidupkan. Dari surah Baqarah sebelum tu lagi, tak. Berkenaan dengan zaman Nabi, tak. Bani Israel yang telah bunuh pak saudara dia, Allah Taala hidupkan. Kalau dia hidup semua Nabi Musa sendiri ayat sebelum ni kan telah hidupkan orang mati. Di antara mukjizat Nabi Isa AS. Jadi Allah SWT telah bagi tahu dalam kitab dia. Dan semua ni nak tunjuk kudrat dia. Kita tak perlu nak hidup lagu Allah. Bila mati hidup semula, payah. Kita beri Nabi Isa ni lahir dia ni tak ada apa. Apa tu boleh masuk apa lagi mudah. Lagi mudah. Sebab tu Quran ni dia faham dengan bahasa iman satu. Selain daripada bahasa pengorbanan. Dia bukan semata-mata dengan bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah dia ada hak dia. Hak dia bila sampai tara dia kena taslim. Dia kena taslim. Allah nak kita dengar dia begitu. Sebab tu dari sudut ruh tasyrik, hikmah tasyrik ni akhir sekali ulama semua kata taslim. Sebab tak nampak hikmah dia. Banyak perkara dalam ibadat kita. Tak payah nak faham hikmah dia. Taslim. Memang nak timbulkan perkara ni dalam hati kita, dalam perasaan kita. Kita dengan Allah ni taslim, tunduk. Selayak begitu kita sebagai hamba. Fa ahkum bainakum, kemudian kamu semua yang beriman dan tak beriman akan balik pada aku, dan aku akan buat keputusan di antara kamu kerana apa yang kamu selisih. Fa amal, bagaimana keputusan yang Allah akan buat? Allah bagi tahu. Fa amal ladina, ada orang kafir deki tidak mahu tunduk, fa u'adzibuhum 'adzaban syadid, aku akan azab dia dengan azab yang begitu keras di dunia lagi dan di akhirat, dan tidak ada siapa pun yang dapat tolong mereka. Wa amal ladina amanu, ada orang yang mana beriman dan beramal saleh. Iman dan amal tak tinggal dalam Quran. Iman dan amal pula amal saleh. Amal saleh ni menepati perintah Allah, menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru jadi saleh. Orang lagu ni fa yuwaffihim ujurahum, Allah Taala akan sempurnakan ganjaran mereka, balasan mereka, upah mereka. Dia wallahu la yuhibbul zalimin, Allah Taala tidak suka pada orang yang buat zalim. Kemudian balik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalika natluhu alaik, demikian itu wahai Muhammad, cerita ni natluhu alaik, kami baca pada kamu minal ayat, daripada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa dzikril hakim, dan peringatan yang penuh dengan hikmah yang Allah bagi kita. Hikmah dia kepada kebesaran Allah. Hikmah dia kepada sebelum jangan jadikan orang kafir sebagai teman. Jangan jadi orang kafir sebagai teman. Kalau dia bukan senang. Senang. Khususnya orang kafir siapa dia? Yahudi dan Nasara. Jangan jadikan mereka sebagai teman. Sehingga jangan jadi teman ni lagu mana tak boleh sign ke bukan. Maksud tak boleh jadikan teman ni tak. Sehingga memudaratkan Islam dan memudaratkan orang Islam. Itu maksud dia. Tak. Kalau hubungan kita dengan orang kafir tidak memudaratkan Islam, tidak memudaratkan Islam, tidak ada masalah. Tak. Bahkan tutup agama kita ni tak buat baik pada semua orang. Yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang datang kerah janji Allah, ancaman daripada Allah ni, jangan jadikan orang kafir sebagai teman ni, awliya ni, dari sudut memudaratkan agama dan juga memudaratkan orang Islam. Orang Islam penuh ni, bapak penuh dengan hikmah. Bagi nak bina umat yang kuat, dia kena ada jati dia sendiri, dia kena walak sama-sama kita, dia kena bina, baru umat ni boleh bangkit, boleh maju. Kemudian Allah Taala bagi tahu, inna mathala Isa indallah kama mathali Adam, sesungguhnya sifat Nabi Isa, tabiat dia seperti di sisi Allah, seperti mana Nabi Adam, seperti mana kejadian Nabi Adam, kejadian sifat dia, kejadian dia seperti mana Nabi Adam, tidak ada beza. Khalaqahu min turab, seperti mana Allah jadikan Nabi Adam, jadikan asal daripada tanah. Kemudian Allah masukkan rukun fayakun, jadi. Al-haqqu min rabbik, kebenaran hanya daripada Tuhan kamu. Ni sudah dia.
kebenaran daripada Allah. Boleh datangkan dalil daripada kitab Allah, daripada Allah SWT, maka Tuhan. Maka fala takum minal mumtarin, jangan kamu ragu sekali-kali. Jangan sekali-kali kamu ragu. Maka faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, maka kalau ada siapa-siapa lagi, ya Allah Taala nak berhujah, nak dakwah, mereka betul juga. Ni ayat ni turun kemudian sikit. Ayat ni turun kemudian. Dia letak dalam surah ni. Ayat ni ma'rufkan adalah dengan sanad, dengan riwayat-riwayat berkenaan ni selepas Hudaibiyah, selepas Fathu Mekah, delegasi daripada Rom, daripada orang Kristian, ulama-ulama Kristian mari ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tengok Nabi seperti mana itu waktu dalam Injil. Dia mereka jumpa Nabi sungguh, dan Nabi sungguh. Dia mereka tak beriman. Dia mereka bagi tahu macam-macam hujah. Jadi ini Allah Taala turun ayat bagi panduan kepada Nabi supaya supaya mubahalah. Ni ayat mubahalah ni. Mubahalah. Jadi mubahalah ni bukan dalam perkara kes gaul dia. Okey. Selain daripada kes ni, dia berkait dengan agama. Dia berkait dengan jenayah. Dia bukan berkait dengan jenayah. Dia berkait dengan kedudukan agama itu sendiri. Bayangkan mereka datang ziarah jumpa Nabi. Ulama-ulama datang ziarah jumpa Nabi. Ulama-ulama Kristian. Dia mereka tahu Nabi tapi tak sibuk beriman. Jadi nak balik gitu kan? Allah Taala tak benar. Tak benar. Mana kepala-kepala agama ni boleh bukan kata ayat khusus untuk mereka. Mana-mana tokoh besar dakwah ajaran dia, kefahaman dia betul, boleh membahalah. Sebab dengan dia duduk sekali dengan kita ni, dia akan ambil peluang. Kita duduk dah ni, dia mana pun tak kata apa dia, bahaya. Dan kita pernah duduk dengan dia sekali, dalam majlis sekali, duduk sekali, dah makan nasi sekali lah, semeja lah. Dia tak kata apa. Jadi sebagai tak, Allah SWT orang lagu ni kita kena declare. Kita kena beritahu dia tak betul, biar masyarakat jelas. Kalau tidak dia akan jadi fitnah. Sebab tu Allah SWT bagi panduan pada Nabi SAW dan sebagai asas. Dan Nabi telah tatbik kawan. Bila ulama Yahudi nak balik gitu, dia tak sibuk beriman. Kita sudah beritahu ada riwayat kan, ada seorang yang dengan Badri itu kan beriman. Dia beritahu bila dia mesyuarat sama-sama dia benar Nabi dia. Lepas tu kenapa kita tak beriman? Kalau kita beriman dia, jawatan kita habis tak ada. Dah jadi mufti ni 20,000 sebulan, 15,000 sebulan. Dengan kelebihan kamu dia rumah tanah belakang ni. Kalau kita mari sini itu pasti kan. Kalau kita balik dengan beriman, bukan setakat kamu dia jawatan kita dilucukan, bahkan nyawa kita dalam bahaya. Itu keadaan yang Allah Taala uji. Mereka tidak mahu beriman kerana keadaan ini, kerana kedudukan, semua kerana keadaan. Tapi tak ada nilai belakang di sisi Allah. Tak ada nilai di sisi Allah. Jadi Allah Taala beritahu kepada Nabi SAW, bila datang pada kamu orang mana masih lagi nak berhujjah, maka fakul, ajak mereka, mari sini, nad'u abna'ana. Kami panggil anak kami, kamu panggil anak kamu. Kami panggil isteri-isteri kami, kamu panggil isteri kamu. Dan diri kita sendiri, sama-sama kita sekali belakang. Semana bertanya, kemudian kita membahalah ni kan berdoa pada Allah SWT. Ya Allah, sekiranya apa yang saya buat ni benar seperti mana yang kamu nak, kamu reda ya Allah, maka selamatkanlah. Kalau tidak, binasakanlah saya. Itu doa. Dia seperti mana li'an. Kalau tidak benar ni, fala ja'al la'natullahi 'alal kadhibin. Ya Allah, jadikanlah laknat Allah ke atas orang yang dusta. Tak berani kan? Tak berani. Sama-sama dia beritahu. Bila Nabi ajak semua, ketika itu pada salah seorang itu masuk Islam, bila dia tahu kebenaran, dia tahu. Tapi hadirat muslimat, qadiyah dunia kedudukan ni bahaya. Walaupun nampak kebenaran, seperti mana Raja Rum tahu Nabi, tapi kerana kedudukan dia, binasa dia. Ulama daripada dia mati sampai sekarang, dia tahu Nabi itu benar. Dia cuba, tapi kerana kedudukan, kerana kuasa dia tidak mahu beriman. Dia tidak mahu. Manusia diuji dengan keadaan. Jadi ini panduan Allah SWT kepada Nabi SAW, panduan kepada kita sebagai asas.
khususnya tokoh-tokoh. Tak. Jangan sampai tokoh-tokoh ni mengeliru kan. Orang lagu ni layak, ubahlah. Kalau dia kata, ni cara dia betul, ni cara seperti mana yang Allah nak, ubahlah. Ubahlah. Tak, ubahlah. Ni tempat ubahlah, bukan masalah ifradi. Individu ni tak boleh ubahlah, tak ada. Tahu-tahu yang melibatkan maruah, lagi tak boleh ubah. Dia sebab dalam Islam, bab-bab yang melibatkan maruah gini ni, dia kena sembunyi kan. Dia bukan perlu dedah kan. Kita akan baca surah An-Nur kan. Allah Ta'ala cara Quran, benda-benda yang memalukan, yang menjatuhkan maruah ni. Tak. Kita tengok satu orang berzina, kita tak boleh dedah. Dedah kita kena hotel dalam bulan ni. Tengok mata kepala sendiri kita. Dan kita di sisi Allah sebagai pendusta. Tengok apa tak? Ini semua isyarat nak sembunyikan. Dua orang tengok, tiga orang tengok. Kalau dia royak kau kan, tak cukup orang saksi, dia kena denda. Dan di sisi Allah dia pendusta. Walaupun dia tengok mata kepala dia sendiri. Bukan masalah benda tu, masalah benda yang mana fahsyat munkar ni Allah Ta'ala nak kita, roh syariat kita ni nak benda tu disembunyikan. Bukan benda tu diwar-warkan. War-war. Tapi ni agama kalau bab ni kena war-war. Tak ada siapa boleh dakwa bahawa ajaran dia benar dengan begitu mudah sekali. Tak. Kalau dia rasa benar atau benar, mubahlah. Tak. Mohon pada Allah SWT. Tak. Siapa dia dusta, maka laknat Allah SWT. Dan Nabi telah kata kita apa yang baik dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda wa ja'alna akhirana khairan. Radina billahi rabbil alamin.